Ini bukan zaman politik sombong dan kotor. Walaupun Kerajaan Malaysia Madani dirancangkan atas nasihat Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah, setakat ini ia dapat mengatasi perbezaan pendekatan dalam manifesto parti politik masing-masing dan fokus kepada kepentingan rakyat. Kerajaan Perpaduan dibentuk menerusi kerjasama antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, GPS Sarawak, GRS Sabah, Warisan dan parti-parti kecil lain di Malaysia Timur yang dahulu berjalan sendiri dengan ideologi masing-masing. Sebaik saja dilantik menjadi Perdana Menteri pada 24 November lalu, Datuk Seri Anwar Ibrahim mula menyusun langkah bagaimana mencantum semula ideologi politik yang berserabai yang kini memegang amanah besar untuk memulihkan ekonomi negara pasca COVID-19 dan kelemahan tadbir urus keuangan negara. Baru-baru ini Anwar membawa rombongan melawat China. Siapa yang dibawa beliau? Menurut senarai bernama, antara nama yang dibawa ialah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, seorang senator ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook, Setiausaha Agong DAP, Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, Senator dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Chang Lih Kang, Ketua Keadilan Perak, dan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Keng Sing, Setiausaha Agong Parti Demokratik Progresif Sarawak. Portfolio menteri-menteri yang turut serta relevan dengan objektif lawatan tersebut walaupun mereka anggota parti yang berlainan. Siapa sangka mereka yang dahulu bertelagah kerana perbezaan ideologi hari ini boleh bersepakat untuk sama-sama mencari pelabur di luar negara. Situasi ini terbentuk kerana kesedaran bahawa tuntutan membentuk kerajaan yang stabil itu berada di hadapan berbanding kepentingan politik. Lebih-lebih lagi apabila kepentingan itu bersifat perkauman, jumud dan sempit, maka sewajarnya ia dinyahkan daripada persada berbilang bangsa di negara ini. Begitulah indahnya apabila agama Islam diletakkan di tempatnya yang mulia dan tidak ditunggang demi mencapai matlamat politik. Justru peringatan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi agar parti pembangkang bersikap rasional dan tidak memanipulasi agama untuk kepentingan politik adalah munasabah dan tepat pada waktunya. Menerusi manipulasi agama itu lahir istilah sedekah untuk pengundi demi memenangi pilihan raya. Walaupun wang diberikan tak dianggap sebagai termasuk hukum hudud, maka saya ingin menyeru pemimpin itu jangan main dengan fatwa, dengan Al-Quran, hadis dan ijma' ulama'. Berada di gelanggang politik mesti dengan rasional, bukan bermain agama dan manipulasi fatwa-fatwa untuk kepentingan sendiri. Manipulasi, tactical move yang dilakukan menyebabkan Allah berikan pengajaran kepada mereka. Biar jumlah mereka lebih besar daripada kita peroleh, yang kecil jadi kerajaan, yang lebih menjadi pembangkang. Itu hukuman Allah. Terimalah tegasnya. Zahid berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada Majlis Berbuka Puasa Anjura Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah di Program Perumahan Rakyat Seri Semarak di Stapa, Kuala Lumpur baru-baru ini. Lapor Malaysia Kini. Walaupun tidak menyebut nama, beliau bermaksud kenyataan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang mempertahankan pengagihan wang oleh segelintir individu kepada pengundi ketika pilihan raya umum ke-15 sebagai sedekah. Dia berkata pemberian itu adalah hak orang awam yang ingin memberikan sumbangan. Mengikut undang-undang pilihan raya, calon dan wakil calon tidak boleh beri wang, tetapi orang awam mahu beri sedekah terpulang kepada mereka, katanya di petik media. Kes tersebut yang difailkan oleh Pengerusi Perhubungan UMNO Terengganu, Datuk Seri Ahmad Said, untuk mencabar kemenangan Abdul Hadi bagi kawasan Parlimen Marang itu sedang dibicarakan. Sepatutnya yang kalah menjadi pembangkang yang konstruktif atas tujuan untuk membina semula negara yang rosak selama 33 bulan diterajui oleh pimpinan kakisokrasi sebelum ini. Namun tujuan yang murni itu tidak berlaku. Pembangkang terus bermain politik kotor dengan menggambarkan betapa buruknya pihak yang membentuk kerajaan menerusi pelbagai cara. Mereka bukan hanya memperlekeh rancangan kerajaan tanpa fakta, mereka juga membuat serangan peribadi terhadap Perdana Menteri dengan menunggang agama. Konsep madani yang dilancarkan oleh Perdana Menteri dikecam kononnya tidak ikut acuan Islam oleh Abdul Hadi. PKR didakwanya melawan Al-Quran, seolah-olah hanya merekalah yang lebih berilmu dan hebat daripada orang lain sehingga menjadi riak dan sombong. Sedangkan sifat sombong amat dicela oleh Islam. Sama-sama kita hayati firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 37 yang bermaksud,
Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Justru marilah kita sama-sama memerangi politik kotor yang menyanjung kesombongan, kerana ia hanya perangkap iblis yang menyesatkan. Wallahu a'lam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati